Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 10 akan membentangkan soalan yang bertajuk Uraikan usaha strategi yang dilakukan untuk mengekang kebangkitan Cina di Asia Pasifik. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Menurut majalah ekonomi 2011, Cina mampu berkembang menjadi sebuah kuasa besar ekonomi menjelang tahun 2018. Kenyataan ini merupakan suatu yang wajar untuk diberi perhatian mendalam karena perkembangan ekonomi Cina dapat dilihat mampu memberi kesan yang besar terhadap sektor ekonomi antarabangsa. Perkembangan ekonomi Cina mula berkembang berorientasikan pasaran bermula sekitar tahun 1978 di bawah Parti Komunis Cina (CCP) yang diketuai oleh Deng Xiaoping. Pada dekad pertama itu sekitar 1979 hingga 1990, perkembangan keluaran dalam negara kasar (KDNK) Cina adalah sekitar 9,6%. Manakala perkembangan ekonomi Cina terus meningkat kepada 10,4% pada dekad kedua dan ketiga, yaitu 1990 hingga tahun 2010. Reformasi ekonomi Cina telah membangunkan Cina sebagai sebuah negara yang kuat dengan sektor perindustrian yang mampan. Modernisasi telah dilakukan terhadap 4 sektor utama yang menyumbang kepada perluasan ekonomi Cina, yaitu agriculture, perindustrian, sains dan teknologi, dan pertahanan. Latar belakang kebangkitan Cina. Keupayaan Cina untuk mencapai taraf sebagai kuasa hegemoni dunia tidak lagi perlu dipertikaikan. Hal ini demikian kerana terdapat perubahan demi perubahan yang telah dilakukan oleh para pemimpin China dalam pelbagai aspek termasuk ekonomi serta penstrukturan semula dalam aspek keselamatan. Kuasa hegemoni bermaksud sebuah negara bangsa yang memiliki penguasaan atau kawalan politik ekonomi atau tertera ke atas negara yang lain yang sudah pasti melaksanakan unsur-unsur dominasi dan monopoli. Perkara ini bermula daripada tahap pembinaan semula China oleh Mao Zedong yang mana ia berfahaman komunis pada tahun 1949 dan pemerintahannya yang digantikan oleh Deng Xiaoping yang mana telah membuat perubahan dan penstrukturan semula ke atas China supaya lebih terbuka kepada dunia luar untuk memastikan agar China dapat dibentuk menjadi sebuah kuasa hegemoni di arena antarabangsa. Aspek ekonomi dan keselamatan dijadikan sebagai tumpuan yang penting. Sejak daripada era pemerintahan Mao Zedong iaitu pada tahun 1949 lagi, China merupakan sebuah negara yang mengamalkan polisi ekonomi sosialis. China telah mengamalkan dasar tutup pintu (closed door) di mana akses pelaburan dari luar ke dalam negara disekat. Hal ini demikian kerana China ingin menjaga kepentingan teras negaranya dan pada masa yang sama melindungi kestabilan ekonomi dan masyarakat China dengan memastikan keseimbangan dasar-dasar yang dibawa oleh Parti Komunis China (CCP). Perkembangan ekonomi China dilihat semakin memberangsangkan apabila pertumbuhan dalam negaranya telah merangsangkan kepada suntikan pelaburan langsung asing (FDI) ke dalam China bagi membangunkan firma domestik pelaburan daripada negara luar. Sangat penting dalam menjaga kepentingan domestik selain ia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Terdapat 3 elemen penting yang dapat menjadikan reformasi ekonomi mencapai keberjayaan untuk pengekonomian dalam negara, iaitu kebebasan dan peluang terhadap masyarakat China untuk menjana pendapatan melalui kepintaran dan kerja keras, situasi yang unggul di bawah suasana persaingan antara satu sama lain, dan persaingan antara pemimpin China dalam membentuk reformasi ekonomi. Selain itu, perkembangan ekonomi China turut diakui oleh Acemoglu dan Robinson dalam One Nation Fail bahawa insentif terhadap pasaran agrikultur dan industri serta diikuti oleh pelaburan asing menjadikan ekonomi China bertumbuh dengan lajunya. Suntikan daripada industri ekstraktif telah menjadikan pasaran ekonomi China semakin maju ke pasaran antarabangsa. Teori yang kami gunakan untuk menjelaskan strategi kebangkitan China di Asia Pasifik ialah teori realism. Dalam konteks ini, teori realism mempunyai pandangan pesimistik terhadap sifat manusia. Disebabkan pandangan ini, sistem hubungan antarabangsa dilihat sebagai satu medan berkonflik antara satu negara dengan negara yang lain dan berisiko tinggi untuk menimbulkan peperangan.
Teori ini mementingkan nilai kepentingan nasional dan kelangsungan sesebuah negara, dan realis mempercayai bahawa matlamat utama politik antarabangsa ialah power seeking ataupun perebutan kuasa. Daripada perspektif yang lain, teori ini juga mempercayai andaian teras yang mengatakan bahawa tidak ada kuasa tertinggi selain daripada kuasa states di dalam sistem antarabangsa, kerana sistem antarabangsa adalah bersifat anarki. Realism dan konsep balance of power sering dikaitkan kerana andaian ini dilihat serupa dan sejajar dengan imej realis tradisional hubungan antarabangsa. Menurut Hans Morgenthau, balance of power merujuk kepada keadaan sebenar di mana kuasa diagihkan kepada beberapa buah negara dengan lebih kurang sama rata. Konsep ini juga melihat bahawa semua negara akan sentiasa berusaha untuk memaksimumkan kuasa dan kedudukan mereka di sistem antarabangsa melalui pelbagai kaedah dan teknik dengan anggapan bahawa tidak ada negara yang dapat mengekalkan kuasa hegemoni mereka di dalam sistem antarabangsa. Menurut balance of power, kuasa yang sedang meningkat dikatakan boleh menjadi ancaman keselamatan yang serius kepada struktur antarabangsa yang bersifat anarki. Hal ini serupa dengan apa yang sedang berlaku di rantau Asia Pasifik, di mana peningkatan kuasa baru China di rantau ini merupakan sesuatu yang sangat membimbangkan, kerana perluasan pengaruh dan kuasa yang dilakukan China di rantau ini akan mengganggu kestabilan sistem antarabangsa yang sedia ada. Menurut Sheehan 2004, terdapat 6 cara untuk menggalakkan balance of power, dan salah satu daripadanya ialah alliance ataupun pakatan. Negara-negara lebih cenderung untuk membentuk pakatan ketenteraan kerana kebanyakan negara tidak dapat menambah keupayaan ketenteraan mereka dalam tempoh masa yang singkat. Negara-negara Asia Pasifik dan pihak-pihak yang berkepentingan di rantau ini perlu mempraktikkan balance of power di rantau ini untuk membentuk kestabilan serantau dan antarabangsa. Saya Seatin Judis, nomor matriks BS19110038, seterusnya akan membentangkan tentang strategi yang digunakan untuk mengekang kebangkitan China di Asia Pasifik. Strategi yang pertama ialah strategi institutional balancing. Konsep institutional balancing ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk menjaga kepentingan sesuatu negara. Dalam institutional balancing ini juga telah menekankan konsep saling kebergantungan dalam ekonomi di mana menurut Robert Coheny dan Joseph Nye 1989, saling bergantung merujuk kepada situasi yang dicirikan oleh kesan timbal balik antara negara atau aktor negara yang berbeza. Di Asia Pasifik, strategi institutional balancing ini digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan keamanan dalam sebuah negara. Hal ini menyebabkan strategi ini telah digunakan untuk mengekang kebangkitan China di Asia Pasifik. Strategi institutional balancing ini telah dilakukan melalui Forum Serantau ASEAN. Forum Serantau ASEAN ini merupakan forum dialog keselamatan pelbagai hala. Forum ini juga merupakan forum yang terbesar di Asia Pasifik karena telah melibatkan semua kuasa-kuasa besar di Asia Pasifik seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan sebagainya. Pencapaian utama ASEAN ini ialah mengekang ketegasan China terhadap Asia Pasifik dan melibatkan China dalam dialog keselamatan pelbagai hala. ASEAN juga telah menggunakan norma dan peraturan institusi untuk mengekang tingkah laku negara China. Hal ini bagi mengekang kebangkitan China di Asia Pasifik. Di samping itu juga, strategi ini telah melibatkan pertikaian Laut Cina Selatan sebagai strategi untuk mengekang kebangkitan China di Asia Pasifik. Insiden Mischief Reef pada Februari 1999 telah menyebabkan China telah bersetuju untuk mengadakan perbincangan dua hala mengenai pertikaian Laut Cina Selatan. Insiden Mischief Reef antara China dan Filipina ini berlaku disebabkan China didedahkan telah menduduki Mischief Reef yang dipertikaikan. ASEAN kemudian telah mengeluarkan kenyataan bersama yang kuat untuk menyokong rayuan Filipina untuk melarang pendudukan pulau-pulau tambahan di Spratly, dan ASEAN telah menunjukkan semula solidaritinya dalam isu mengenai Laut Cina Selatan.
China juga telah bersetuju dengan cadangan ASEAN untuk mengadakan rundingan tahunan mengenai isu politik dan keselamatan di peringkat pegawai kanan atau Senior Official Conference yang menjadi satu lagi institusi utama bagi ASEAN untuk mengekang tingkah laku tegas negara China dalam persekitaran antara bangsa yang lebih luas. Senior Official Conference ini menjadi arena diplomatik untuk ASEAN dan China untuk menjalankan rundingan berkaitan dengan isu Laut Cina Selatan. Strategi yang seterusnya ialah Free and Open Indo-Pacific, di mana yang juga merupakan strategi yang digantikan daripada Pivot to Asia untuk mengekang China. Dukungan terhadap strategi ini turut melibatkan negara Jepun, Australia, dan India. Indo-Pacific Free bermaksud mempunyai pemerintahan yang baik dalam menjamin hak asasi warga negaranya, di mana sebagai usaha negara untuk melindungi kedaulatan mereka daripada paksaan negara lain, manakala Open dalam Indo-Pasifik pula bermaksud jalur udara atau penerbangan yang lebih banyak, saluran komunikasi laut, infrastruktur logistik, dan perdagangan dipertingkatkan. Selain itu, berkaitan antara Free dengan program Belt and Road Initiative ianya dapat dikategorikan sebagai sebuah pesanan kepada negara-negara Indo-Pasifik agar tidak menerima masuk tawaran China melalui program BRI. Manakala, maksud Open yang dikaitkan kepada BRI pula ialah dijadikan sebagai teguran kepada dominasi Beijing dan klaim terhadap Laut China Selatan sebagai bahagian daripada wilayah kedaulatannya. Strategi ini juga bertujuan untuk memulakan dasar luar Jepun agar negara tersebut giat dan proaktif terlibat dalam hal ehwal global. Penghubungan antara benua Asia dan Afrika serta Lautan Hindi dan Pasifik adalah untuk menjalin hubungan sokongan awam yang meluas bagi menggencarkan lagi strategi FOIP. Kerjasama kedua negara ini dapat dilihat melalui tenaga nuklear, pelaburan standar tinggi dalam projek bagi membekalkan gas asli cecair, dan membina infrastruktur. Gabungan strategik bersama Australia, India, Jepun, dan juga dilakukan melalui struktur perikatan strategik berlian, di mana ianya untuk mengawal laluan air strategik di seluruh rantau iaitu Laut Cina Selatan. Namun, strategik FOIP ini akhirnya tidak dapat membendung program BRI disebabkan ianya tidak diurus dengan baik, di mana ianya akan menjadi salah satu alternatif yang berkesan untuk mengekang BRI, yaitu program China sekiranya FOIP ini diurus secara komprehensif. Seterusnya, bagi strategi yang ketiga ialah perjanjian AUKUS. AUKUS merupakan akronim untuk Australia, United States, dan United Kingdom. Di dalam perjanjian itu, tiga negara besar tersebut adalah terlibat kepada Trilateral Pakatan Keselamatan yang bersetuju untuk membantu Australia dalam membangun dan menyebarkan kapal selam bertenaga nuklear serta menambah kehadiran tentera barat di wilayah Pasifik. Perjanjian AUKUS ini direka adalah untuk mengatasi pengaruh Republik Rakyat Cina RRC di wilayah Asia Pasifik yang semakin berkembang. Di dalam perjanjian AUKUS ini, tiga negara besar tersebut telah memasang tekad untuk memastikan Asia Pasifik bebas dan terbuka daripada pengaruh Cina yang semakin meningkat. Menurut daripada Scott Morrison 2021, beliau mengatakan bahawa AUKUS akan menjadi perkongsian teknologi kami, ilmuwan kami, industri kami, kekuatan pertahanan kami, dan semua yang bekerja sama adalah untuk memberikan kawasan yang lebih aman yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak. Seterusnya, menurut daripada pengulas jeneral dan tentera PLA yang telah bersarah, Sang Yuanwei, beliau berkata bahawa matlamat jangka panjang perikatan tersebut adalah untuk meningkatkan kawalan keselamatan maritim di Asia Pasifik, yang mana sekaligus untuk mengekang Cina daripada terus menyebarkan pengaruhnya yang semakin berkembang di wilayah Pasifik. Salam sejahtera, saya Salah Senating. Saya akan membentangkan strategi 4 dalam kajian ini, yaitu strategi pivot to Asia oleh Amerika Serikat terhadap kebangkitan China di rantau Asia.
secara tidak langsung saya dapat katakan bahwa strategi ini adalah bertujuan untuk usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mengimbangi kuasa di rantau Asia ini, dan seterusnya ialah mengukuhkan pengaruh ataupun kedudukan, seterusnya hubungan diplomatik, dan seterusnya hubungan ekonomi di rantau Asia ini. Kedua, strategi ini dapat dikatakan adalah untuk mengekang kebangkitan China pada ketika itu, dan seterusnya adalah untuk mengelakkan ancaman atas kebangkitan China ini kepada negara-negara Asia, dan seterusnya adalah untuk mengukuhkan kedudukan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dan terakhir adalah strategi ini boleh dikatakan adalah untuk membina semula hubungan di antara Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN, contohnya dalam aspek ekonomi dan perniagaan di rantau Asia, dan seterusnya pada ketika itu adalah strategi ini adalah untuk memerangi isu global seperti isu keganasan dan sebagainya. Pada keseluruhannya strategi ini adalah untuk mengekang ataupun mengelakkan daripada ancaman-ancaman daripada kebangkitan China, khususnya dalam aspek ketenteraan, di mana pembinaan nuklear pada ketika itu sangat menjadi kebimbangan ataupun kerisauan negara-negara ASEAN, dan seterusnya adalah kebangkitan ekonomi negara China yang sangat proaktif secara tidak langsung memberikan tekanan kepada negara seperti Amerika Serikat. Sekian. Seterusnya kita beralih kepada reaksi daripada China atas tindakan yang dilakukan oleh Asia Pasifik. Yang pertama adalah reaksi China terhadap strategi international balancing. Strategi yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ke atas China tidak membuatkan China hanya berdiam diri sahaja, di mana pada tahun 2004 China di bawah pimpinan Hu Jintao telah melaksanakan satu dasar, iaitu dasar pembangunan aman China, di mana kemajuan yang telah dicapai oleh China serta dasar yang telah dilakukan telah menimbulkan pelbagai tindak balas sehingga wujudnya satu istilah, iaitu China Rise, dalam penambahbaikan yang telah dicapai. Dasar tersebut telah dikuatkuasakan selaras dengan peningkatan keupayaan China yang terdiri daripada politik, ekonomi dan juga tentera. Hal ini membuktikan bahawa segala tindakan dan strategi yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dalam mengekang kebangkitan China tidak membuatkan China hanya berdiam diri sahaja tanpa melakukan apa-apa tindakan daripada pihak China sendiri. Bagi reaksi China terhadap strategi Free and Open Indo-Pasifik, seawal penubuhan FOIP, China mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak mengambil tindakan membalas perbuatan Amerika Syarikat. Sebaliknya, China bertindak balas terhadap cabaran Amerika Syarikat dengan cara yang lebih membina, aman dan tidak melibatkan sebarang konfrontasi. Reaksi China dilihat berbeza kerana kepentingan nasional mereka di rantau Asia Pasifik. China sedaya upaya mengurangkan kemungkinan risiko keselamatan di samping meneruskan perluasan pengaruh antarabangsanya di rantau Asia Pasifik. Mendengar respon daripada China, Presiden Donald Trump telah menambah baik visi baharu bagi FOIP. Namun sekali lagi, China hanya memperlihatkan reaksi yang membina dan beranggapan bahawa pembaharuan strategi tersebut hanya memberi kesan negatif ke atas kepentingan nasional. Hal ini mengakibatkan China menggunakan pelbagai strategi baharu dalam usaha menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh FOIP. Strategi baharu tersebut adalah menambah baik hubungan dengan Jepun, penahanan strategik dengan India dan pecutan skim integrasi ekonomi serantau. Beralih kepada reaksi China terhadap strategi perjanjian AUKUS, sejak pakatan ini dilancarkan, pelbagai reaksi telah disampaikan oleh China. Pada mulanya, China mengeluarkan kenyataan bahawa penubuhan AUKUS amatlah tidak bertanggungjawab disebabkan kerana kesan negatif yang dapat berlaku terhadap rantau Asia Pasifik, di mana ia akan menjejaskan keamanan serantau dan memperhebatkan perlumbaan senjata. Perjanjian AUKUS turut mencetuskan risiko percambahan nuklear dan mensabotaj pembinaan zon bebas nuklear di Asia Tenggara.
Kenyataan ini sememangnya memberi kerisauan kepada China kerana Australia bukan tergolong dari negara yang menandatangani Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara dan Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Pasifik Selatan. Apabila tiada sebarang dokumen perjanjian, maka tiada sebarang sekatan yang dikenakan ke atas kapal berkuasa nuklear milik Australia. China sememangnya amat bimbang akan strategi Amerika Syarikat yang membentuk pakatan bersama Australia dan United Kingdom dalam menyekat kebangkitan mereka kerana perkara ini bukan sahaja memberi impak kepada mereka, malahan dapat mengakibatkan sesuatu peperangan terjadi. Yang terakhir adalah reaksi China terhadap strategi Pivot to Asia yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, di mana Amerika Syarikat telah mula melaksanakan pelbagai perubahan dalam merangka strategi baru terhadap rantau Asia Timur sejak penggal pertama semasa pentadbiran Presiden Amerika Syarikat iaitu Barack Obama. Walau bagaimanapun, China mula memberikan reaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, di mana Kementerian Luar China MFA telah mengeluarkan bantahan secara tegas dan lebih menganggap bahawa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat sebagai mengancam kepentingan China di rantau tersebut, di mana Amerika Syarikat telah mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan Korea Selatan. Strategi Pivot atau lebih dikenali sebagai imbangan semula Amerika Syarikat dalam rantau Asia telah dikritik di mana keadaan tersebut telah diburukkan lagi dengan kedudukan dan pengaruh global Amerika Syarikat yang semakin terjejas. Oleh hal yang demikian, melalui pentadbiran Obama telah memutuskan bahawa istilah mengenai Pivot seharusnya digugurkan dan telah digantikan dengan istilah imbangan semula yang dijangka akan menimbulkan kurangnya kontroversi dan kritikan daripada pihak lain walaupun membawa kepada pengertian yang sama terhadap Pivot. Salam sejahtera, saya Veselin Mujilin akan menerangkan berkaitan dengan kesan kebangkitan China terhadap Amerika Syarikat. Merujuk daripada penulisan Rusdi Omar tahun 2006 yang bertajuk China dan Kuasa Baru Ekonomi, yang mana mengatakan bahawa salah satu kesan kebangkitan China terhadap Amerika Syarikat adalah dari segi kuasa hegemoni. Kebangkitan China telah memintas beberapa kuasa besar daripada negara yang lain seperti negara Great Britain, Perancis dan juga Jerman, yang kini berada dalam kedudukan hampir dengan Amerika Syarikat dalam beberapa dekad sahaja. Keadaan ini telah memberi kesan terhadap Amerika Syarikat untuk terus memajukan lagi bidang-bidang dalam negaranya bagi mengekalkan kedudukan sebagai kuasa hegemoni utama dunia. Selain itu, kesan kebangkitan China terhadap Amerika Syarikat adalah dari segi teknologi. China merupakan sebuah negara yang mempunyai teknologi yang membangun dengan pusat dengan adanya kaedah yang kreatif serta inovatif. Menurut penulisan daripada Journal of Global Information Technology Management juga menyatakan bahawa terdapat beberapa perbezaan dalam budaya kerja serta pengaruh sosial dalam kalangan pekerja melalui kajian yang dilakukan yang mana melibatkan 300 orang pekerja masing-masing daripada negara China dan juga Amerika Syarikat. Keadaan ini membawa kepada kesan persaingan penguasaan teknologi global terhadap Amerika Syarikat. Seterusnya, menurut penulisan daripada Ahmad Miziru Idham bin Adnan tahun 2015 yang berkaitan dengan kebangkitan ekonomi China, salah satu kesan utama kebangkitan China terhadap Amerika Syarikat adalah dari segi ekonomi. Ekonomi yang semakin giat di China dengan menawarkan pelbagai produk serta tenaga kerja yang murah memberi kelebihan kepada China untuk menerima lebih banyak permintaan. Keadaan ini membawa kepada perkembangan ekonomi yang semakin pesat yang kian hari mencabar dan menggugat kedudukan Amerika Syarikat sebagai kuasa unipolar dalam ekonomi antarabangsa. Akhir sekali, kesimpulan. Pertumbuhan ekonomi China yang semakin kuat dalam pasaran antarabangsa menjadikan China sebagai sebuah kuasa ekonomi dunia yang kuat. China diramal akan memegang kuasa terbesar ekonomi dunia pada tahun 2018. Dan hal ini sudah tentunya menjadikan Amerika Serikat sentiasa berada dalam dilema.
Kekuatan kerjasama secara komprehensif antara China-ASEAN akan lebih meningkatkan kadar security serantau dan tidak perlu lagi bergantung kepada kerjasama security yang ditawarkan daripada Amerika Syarikat. Secara tidak langsung, ianya akan membawa kepada kegagalan polisi pivot to Asia daripada Amerika Syarikat yang dirangka untuk membentuk pengembangan semula dengan kebangkitan China di rantau Asia. Diplomasi China juga semakin melebar jauh, bukan setakat di rantau Asia, malahan turut berkembang ke Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Tambahan pula, penglibatan China dalam kesatuan BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang bermatlamatkan kepada pembangunan ekonomi global, semakin mengukuhkan kedudukan China dan menguatkan kedudukan perdagangan dalam menghadapi cabaran perdagangan bebas antara bangsa. Sekian, terima kasih.